Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, dapat lagi kita meneruskan ibadah Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amalan kita. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, suatu soalan yang diajukan kepada Syekh Muhammad bin Muhammad Asy-Syanqiti. Wahai Syekh, pada musim-musim ketaatan ni, bulan-bulan kebajikan, seumpama bulan Ramadan, apa yang perlu sangat kita buat? Yang perlu tu banyak. Yang perlu sangat. Yang utama ni kami nak buat ni, sampai dah kami pada bulan ketaatan Ramadan, bulan kebajikan. Apa perlu kami nak buat ya Syekh? Jawab Syekh Muhammad Asy-Syanqiti, dia kata mula sekali perbanyakkan istighfar. Mula sekali. Banyak kita nak buat. Mula sekali banyakkan istighfar. Wahai Syekh, sebab apa nak kena banyak istighfar? Kenapa istighfar? Pasal apa nak banyak pula istighfar? Maka Syekh Asy-Syanqiti dia kata, kerana apabila seorang itu berdosa, banyak dosanya, susah nak melakukan ketaatan. Kebajikan susah nak dilakukan. Kalau dia buat pun tak banyak, tak semangat, kerana orang itu ini dan sebagainya, kerana dosa. Maka kerana itu kita kena banyak istighfar. Berapa kali? Berdasar kepada diri masing-masing. Kalau dia rasa dia sedap, dia dosa banyak, banyakkan istighfar. Kalau kita lihat sejarah yang lampau, dak bermula daripada Nabi kita sendiri, maksum, terpelihara daripada dosa Nabi kita ni. Allah maafkan dia daripada mula sampai ke habis umur dia. Allah maafkan dia. Tetapi banyak beristighfar. Sahabat Nabi, contoh kita ambil siapa dia? Sayyidina Abu Hurairah. Tiap-tiap hari 12,000 kali. Sayyidina Abu Hurairah buat dosa apa? Kita buat dosa apa? Kadang celik mata buat dosa dah. Dekat nak tidur buat dosa lagi. Dah tak kira ni bulan apa. Maka kerana itulah Syekh Syanqiti dia kata apa? Banyakkan istighfar. Jadi tak terkata apa lah anak murid dia ni. Banyakkan istighfar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang istighfar ini, apakah lafaz istighfar yang paling pendek? Soalan pernah diaju kepada Imam Al-Auza'i. Rasulullah SAW setelah mana memberi salam istighfar 3 kali. Ya Syekh, bagaimana kami nak beristighfar? Maka dia jawab, astaghfirullah, sebut 3 kali. Ini lafaz istighfar yang paling pendek. Dan kita boleh panjangkan dia dalam pelbagai lafaz, ataupun yang membawa maksud mohon keampunan. Contohnya, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illahu al-hayyal qayyum wa atubu ilaih. Saya berhenti kat mana tadi? Bukan berhenti kat illa. Rosak makna tuan-tuan. Ramai yang istighfar macam tu. Illa, dia berhenti kat situ.
Rosak makna. Makna dia tergantung. Kecuali apa? Jadi sebab itu saya lajak sampai illahu. Sama ada kita nak sebut al-hayyul qayyum, boleh. Al-hayyul qayyum yang berbaris atas pun boleh. Ni pun isu dulu. Oh, siapa yang baris hadapan tak betul, yang baris atas yang betul. Pasal apa kata tak betul? Nabi sendiri pun sebut yang tu. Buka banyak hadis. Istighfar yang Nabi sebut ni sama ada huwal hayyul qayyum atau huwal hayyul qayyum. Itu contoh istighfar yang agak panjang. Ataupun astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Tapi tuan-tuan kalau boleh makna lagi bagus. Kan? Tak apa. Tera-tera nak boleh makna. Tapi yang penting, lafaz itu bagi betul. Kan? Lafaz tu kena bagi betul. Tapi sekali dengan dia faham makna, lebih baik. Kan? Rabbal baraya maksudnya apa dia? Allah. Zat yang memerintah semua makhluk. Ujung sekali saya sebut minal khataya, daripada segala kesalahan. Sama ada nak sebut yang tu ke? Ataupun kita sebut lafaz yang membawa maksud minta pengampunan. Ambil doa daripada Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ni doa Nabi Adam dan Hawa. Minta Allah Ta'ala ampunkan mereka berdua. Ataupun kita ambil lafaz yang disebut oleh Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ajak anak-anak kita beristighfar. Mohon pengampunan terhadap ibu bapa dia. Ajak kepada anak kita. Allahumma ghafir li dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira kama rabbayani saghira. Saghira apa maksud dia? Semasa kami kecil. Kalau doa yang ramai, sighara. Imam bila baca, nanti orang nak amin. Rabbana ghafir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Jangan silap yang tu. Ramai yang silap. Seorang pun saghira, ramai pun saghira. Seorang rabbayani, ramai pun rabbayani. Ubah sirah tu. Barulah kita sedap nak sebut amin. Imam kalau salah doa, saya tak amin. Saya akan baca sendiri. Amin apa? Yang tu tak betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita berada dalam bulan Ramadan. Tidak Ramadan pun adanya waktu sahar. Yang ni jarang orang sebut waktu sahar. Kan? Kita kata waktu sahur. Tuan-tuan tak apa makna ni? Kan? Apa makna sahur? Apa makna sahar? Sahar adalah nama waktu yang ketika itu sebelum masuk subuh. Nama dia sahar. Banyak sahar, ashar. Wal mustaghfirina bil ashar. Kan?
Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, kita dah kata sahur kan? Sebenar bukan di waktu sahur, di waktu sahar. Mereka semua beristighfar. Dia tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Ada waktu sahar ni. Tapi kita hanya duk ingat atau sebut ketika Ramadan sahaja. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang hebat, mantap imannya, waktu itulah waktu yang cukup istimewa untuk mereka beristighfar. Waktu lain Ustaz? Waktu lain istighfar lah kita 24 jam, kecuali kalau kita tidur, masuk tandas, solat. Ya kan? Kita buatlah cara-cara dia yang tu. Lain daripada tu, duduk saja apa semua, mulut, hendaklah kita sentiasa beristighfar. Allah Ta'ala seronok suka hamba yang banyak istighfar. Nabi pula seronok kalau umat dia banyak berselawat. Istighfar kena bagi betul, selawat kena bagi betul. Bab selawat ni nantilah, ada masa nanti kita akan sebut. Sebab apa? Masa kita ni terbatas. Hanya kita nak fokus yang ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka beristighfarlah kita banyak-banyak. Jangan berkira. Apatah lagi dalam bulan Ramadan, setiap detik saat Allah Ta'ala sudi nak mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya. Ni waktu sahar. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut di sini perkataan yang tepat. Antara suhur, SU, suhur, sahur, SA, dengan sahar. Saya buat contoh ayat. Muhammad bersuhur, akan sahur di waktu sahar. Boleh? Apa maksud suhur? Suhur maksudnya perbuatan makan minum tu, perbuatan dia tu. Itu nama dia suhur. Sahur, apa yang dia makan? Kan? Apa dia makan Ustaz? Tanya dia. Makan apa? Saya kalau sahur Ustaz, saya malah masak. Dia buat Maggi. Berapa kali sahar dia? Dia bersahur dengan Maggi. Contoh kan, contoh. Ayat kita nak faham ni antara suhur, sahur dengan sahar. Tapi apakan daya, daripada dulu sampai kelak, malam ni terkejut sikit lah. Ada yang lain kot Ustaz no. Saya dah ingat sahur. Lagi teruk sahur. Itu lagi teruk sok. Yang tu lagi teruk. Ansor tak? Dia kata, akulah itulah tidur lambat. Tak makan sok, tak makan sok. Tak apalah, kita belah utara macam tu. Tapi malam ni kita dapat ayat baru. Suhur, sahur, sahar. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Betul-betul hamba Allah Ta'ala yang mantap imannya, dia tidak sekali istighfar di waktu sahar. Sebab itu Allah Ta'ala guna kalimat ashar. Beberapa kali sahar. Mereka beristighfar. Apatah lagi pada sepertiga akhir malam. Di saat itu Allah Ta'ala mustajabkan doa. Allah ampunkan segala dosa. Kalau dosa besar, wajib taubat nasuha. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi